Jadi ada apa masalah teknikal ya. Tapi tak apalah, saya kata Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang bagi tuan Pengurusi Majlis dan Jali Jawatankuasa Surau Al-Ansar, barisan kepimpinan, imam, semua pegawai-pegawai majlis masjid dan seterusnya, kepada para jemaah sekalian lah ya. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana limpah izinnya saya dapat bersama di sini, dan saya juga berterima kasih kepada Surau Al-Ansar kerana dapat sudi menjemput saya pada petang ini dan memberi saya peluang untuk membuat sedikit perkongsian ilmu dan juga insya-Allah menjadikan satu amal jariah buat diri saya dan juga ibu bapa saya insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan alhamdulillah, sementara mereka tunggu tu, kalau ada soalan-soalan apa boleh tanya ya. Jadi saya ada slide ni sebenarnya ya, untuk dimudahkan dipaham. Tapi kalau rasakan tak ada pun, saya rasa kita boleh juga sambunglah ya. Jadi ini adalah dalam siri saya sebagai Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam, kita menawarkan khidmat kita untuk berkongsi panduan, pengalaman dan juga bagaimana untuk menasihati masyarakat menghadapi bahaya ataupun wabak COVID-19 ini ya, ataupun coronavirus 19 ini ya, COVID-19. Jadi alhamdulillah, saya pun dalam 2-3 hari ini saya okey, boleh dengar. Jadi sebelum tu saya ingin bagi tahulah, saya ni bukan dalam penceramah agama, jadi saya tak ada tauliah agama, jadi juga tidak ada kata kalau ada soal jawab agama tu payah sikit saya nak jawab. Kalau tu pakai di sini saya boleh, tapi untuk berkongsi tu payah. Jadi tapi dari segi kesihatan insya-Allah. Kerana saya tak bagi, ada masjid yang panggil saya di masjid tempat saya Bandar Suputra tu. So dia kata dia tauliah, saya kata saya tak ada tauliah kan. Dia kata undang-undang Selangor mesti ada tauliah. Saya kata kalau nak buat, kalau nak bagi tauliah, dia buatlah. So dia buatkan tauliah. Tapi tak dapat lagi ya. Dia kata boleh dia aturkanlah insya-Allah. Jadi apa tu itu kita berkongsi kerana sekarang kita menghadapi satu wabak COVID-19 ya. Jadi kita pada hari ini kalau boleh kita fahamkan, bukan saja untuk diri kita tetapi juga untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita ya. Kerana bukan saja dari segi bahaya kepada kita, tetapi dia juga akan menyebabkan bahaya pada komuniti dan dia juga orang lain lah ya. Jadi dikatakan COVID-19 ini telah menyebabkan satu keadaan yang merisaukan ya. Kalau hari ini kita dengar pukul 5 tadi kalau Kementerian Kesihatan mengumumkan kita ada 428 kes ya. Kalau semalam kita ada lebih kurang 200 lebih. So naikkan dekat hampir 200% daripada hari sebelumnya ya. Okey, boleh apa? Slide kan. Tepat sana. Jadi gini. Okey. Apa? Insya-Allah. Ya. Okey. Jadi ini tadi ya, pernyataan akhbar yang ditunjukkan oleh Kementerian Kesihatan, kata ada lebih kurang ada 458 kes ya. Dan saya pun daripada pukul 5 tadi dalam perjalanan di sini pun banyak telefon, News State Time telefon, Astro Awani telefon, bertanyakan apakah keadaan sekarang. Sebab saya kadang-kadang awal-awal saya sibuk di Astro Awani ya, dan 2 hari lepas 3 hari lepas saya di Astro Awani ya, petang Astro Awani, dan besok saya ada di Astro Ria Bawang Live apa yang biasalah. Okay. Jadi dia sibuk bertanya bagaimana keadaan kita. Adakah kita perlu lockdown? Lockdown ni maknanya curfew lah. Apakah tindakan yang kita buat lagi? Ada masyarakat minta lockdown, ada yang kata susah, tapi itu saya cerita lebih
sikit ke belakang. Jadi saya nak terangkan dulu kenapa yang risaukan, kenapa penyakit COVID-19 sahabat saya tu apa isteri dia pernah kerja dengan saya, sahabat saya pernah datang rumah saya, jadi isteri dia pun pakar Dr. Zanin tu pakar kesihatan awam dan dia in charge bahagian kalau penyakit berjangkit di Jabatan Wilayah Kuala Lumpur tuan. Jadi kadang-kadang kalau saya salahkan jangan report dia pula. Jadi kenapa terjadi begini ya? Jadi sebelum tu kita nak terang sikit pasal biasanya saya kuliah saya ni sebab kadang-kadang maghrib ni pendek, maghrib isya ni pendek kan. Jadi saya akan bagi cerita dulu sikit sebanyak. Dan bila azan kita berhenti, kalau ada kita boleh soal lagi lah. Lepas tu ada setengah-setengah kata, setengah kata bukan fatwa saya, dia kata kalau majlis ilmu kita boleh sambung sampai sebelum ke 12 malam kalau nak sambung lah kan. Jadi boleh isya atau dilewatkan. Itu saya kawan-kawan saya katalah, tapi saya tak nak lah kan. Tapi kalau tuan-tuan saat nak ada persoalan kita boleh. Itu bergantung pada tuan imam dengan tuan-tuan Musilah. Kalau dia katakan stop, saya stop. Kalau dia katakan sambung, saya sambung. Ya, sebab saya kalau boleh kita share hari ni sepenuhnya. Sebab mungkin besok dah lockdown, kita tak boleh jalan-jalan lagi, kan? Esok kata curfew, saya kena duduk di Seremban. Kita tak boleh keluar dah. Jadi kita cuba. Jadi coronavirus ni kalau kita tahu dia satu jenis virus lah. Corona ni ia biasanya dia bermula daripada haiwan. Ini sejarah dia. Ada beribu-ribu coronavirus. Tapi ada sebahagiannya sikit saja yang berlaku pada manusia. Dia virus besar. Jadi dia bila dia mutate ya, dia mutasi, dia perubahan virus tu dia masuk ke dalam manusia, dia mutasi, itu yang menjadikan kita tak biasa sebab ini biasa binatang. Kalau kita tengok sejarah ni, misalnya Nipah virus di Port Dickson saya masa kerja sana. Kelawar keluar makan buah jatuh tanah. Khinzir makan, dia batuk semua, kena pada ternak. Ramai 100 orang meninggal, mati ya. Jadi itu dia asalnya. Bukan daripada manusia ke manusia. Kalau kita flu biasa ni daripada manusia ke manusia. Ebola virus, start pada Afrika pun begitu. Asal daripada begitu juga. H1N1 daripada burung. Jadi semuanya berasal daripada haiwan. Begitu juga dengan coronavirus ni dianggapkan berasal daripada haiwan. Ada kata daripada bats, ada kata peluang, ada kata daripada di bangkai dan sebagainya. Itu teori macam-macam, kita tak nak sentuh. Yang penting sekarang macam mana kita nak mengelakkan diri kita. Teori kata askar Amerika lepas, askar Israel, itu semua teori ya. Kalau saya kata bukan, ini sebab bats keluar kan. Dracula ni, asal-usul Dracula dah menawan dunia dan melalui ke virus dia, melalui dia punya askar dia keluar. Itu kalau cerita dongeng pula, kita boleh buat cerita tu, buat novel boleh kawan-kawan. Jadi kita lupakan begitu. Jadi coronavirus ni adalah satu virus yang menyebabkan dia masuk, dia ikut saluran pernafasan, masuk dari hidung, mulut, kerongkong, paru-paru. Dia tak ada pergi pada buah pinggang, jantung, brain macam setengah, tak ada. Jadi dia sistem dia itu masuk melalui saluran pernafasan dan berkesan pada paru-paru. Jadi bermula dia penyakit sesama, batuk, tekak, kemudian demam yang tinggi, kemudian dikena pada paru-paru, susah nafas. Itu yang nanti ada setengah-setengahnya sehingga terpaksa masuk dalam ICU sebab kesusahan bernafas sebab dia serang kita punya paru-paru. Jadi itu coronavirus, mudah saja kita ingat masuk ikut saluran. Kerana itu pencegahannya nanti apa-apa yang boleh masuk ikut hidung, ke mulut kita sekat ya. Dan dia punya kehidupan di hidup tu, kalau kajian terbaru maknanya kalau dia di atas tangan kita ni, dia boleh hidup dalam 4 atau 5 jam. Di dalam atas kayu ataupun dalam metal dia boleh dalam 3-4 hari. Dalam kapet ni lebih kurang dalam ialah 3-4 hari juga. Jadi saya selalu ingatkan di surau dan masjid, kalau ada COVID kawasan kita ni, selalulah bersih kapet ni dengan disinfektor lah, Dettol dan sebagainya ya. Kalau setengah tempat tu dia tak pakai, ada setengah saya tahu masjid dia buang terus sebab dia nak senang pakai, sebab dia kata bila kawasan tu dah teruk, jadi susah nak cuci hari-hari, 2 kali sehari dia buang ke kapet, kata lain. Itu macam kita pergi Mekah lah kan pagi dia cuci kapet, dia buang, tukar ya. Tapi kapet kita dah melekat macam ni payah ya, tapi cara dia. Dan kalau kita ada orang berpenyakit, kalau kita rasalah masjid ni mungkin bagus ke kita rasa kita tak berapa selesa dengan kapet, kita takut ada cecair badan tumpah dan sebagainya, kita boleh bawa kita punya serban tu
ataupun sudah kecil kita, kita letak lapangkan, kita semayang, lepas tu kita dah lepas tu kita bawa balik lah, jangan tinggal pula. Jadi kita, kalau kita tak yakin dengan kebersihan masjid, itu yang paling penting kita boleh buat, ya. Tu tadi ni sedikit lah. Dia coronavirus atau COVID sama dengan penyakit sesama biasa. Dulu demam, sesak pradinus, batuk, teruk. Tapi kita sebab apa, flu ataupun sesama biasa, kuman dah biasa dengan kita dah biasa dengan virus tu. Jadi datang 3-4 hari, kita punya ketahanan badan sihat. Biasanya jarang lebih 2 minggu lah. Tak payah makan ubat pun tak apa, minum air lebih sikit tak apa, ya. Dia boleh hilang begitu saja sebab kita punya natural body dah ada. Begitu juga dengan virus-virus ni, maknanya sesama ni tiap-tiap tahun dia ada banyak ribu-ribu je, tapi badan kita dah kenal dengan virusnya, dah mengadakan antibody, ya. Kalau kita tengok di Europe, di negara sejuk, tiap-tiap tahun dia berubah. Kerana itu susah vaksin nak buat sebab dia berubah virus, tapi selalunya boleh dihilang lah. Jadi ini contoh yang kenapa dia berlaku lah. Jadi sedikit saja orang kata, kalau kita nak tahu juga cerita macam mana coronavirus dia berlaku, COVID sampai begitu, ya. Sebenarnya kalau kita lihat di seluruh dunia, ya, kalau dikatakan sebenar, ya, kalau kita lihat sekarang banyak kajian-kajian mengatakan di Wuhan, satu daerah Hubei itu ada 10 juta penduduk. Heran bila laporan kajian kata ada 70,000 lebih orang Malaysia situ. Saya pun heran juga, 70,000 pemegang pasport Malaysia ada di Hubei, besar tu. Jadi apa dia orang buat situ, bisnes lah, lawat dan sebagainya lah. Tapi di Wuhan atau Hubei itu tadi berlaku sebenarnya pada peringkat awal atau pertengahan November dah ada kes 12, tetapi rawat hospital kemudian sehinggalah bulan 12 baru doktor satu orang tu dia tengok banyak sangat kes, banyak mati, dia buat WhatsApp pada kawan-kawan kita, dia banyak kita suka WhatsApp, dia kata bahaya, banyak mati. Bila sampai ke pihak berkuasa, dia kena tangkap sebab menyebarkan kabar angin, menyebabkan keresahan, dia kena tangkap, kan. Tapi sebab dia keluarkan dulu, lepas tu kawan-kawan dia, lepas tu bila dah jadi besar, Beijing ambil alih, tangkap pula Timbalan UMNO yang tangkap dia tadi. Jadi macam kita cakap, kita palsu ke tidak, tapi sejarah yang akan membuktikan, ya. Jadi kadang-kadang saya pun kadang boring juga, jangan saya bawa berita palsu, jangan tapi apa berita yang sebenarnya, kan. Kalau kita tahu tak apa, macam inilah. Dan di akhirnya sekarang ni doktor tu mati, kawan dia mati, 2 doktor yang peringkat awal dia pakar mata, yang merawat dan memberitahu dan merawat seterusnya, dan dia mati. Muda lagi, 30 lebih, 40, muda lah tu, dia telah berkorban. Jadi itu ceritanya. Dan bila start daripada berlaku kesnya, masuk WHO mengumumkan satu PHC, Public Health of Emergency of International Concern, satu keadaan kecemasan satu dunia, baru orang heboh, baru dia buat Hubei, dia lockdown, sekatan perjalanan dan sebagainya. Tetapi sebelum tu dah ada ya, pergi Shanghai, pergi Hong Kong, kan itu berlaku peribadakan di dalam komuniti di luar Hubei sebelum. Tapi lagi sebaik dia sekat awal, kalau dia lambat tutup Hubei Wuhan tu lagi dahsyat, ya. Jadi itu dia punya sejarah berlaku, dan sekarang telah berlaku di hampir seluruh berlaku di seluruh dunia. Semua tempat dah kena kecuali Antartika je, ataupun South Pole, kutub utara dan kutub selatan kena sejuk sangat. Tapi semua dah ada, termasuk di Afrika. Dulu dia orang takut sangat sebab Afrika. Dan Afrika kalau kena ramai orang mati, Ebola ratus ribu yang mati sistemnya. Jadi sekarang telah berlaku. Kerana itu baru-baru ni WHO telah mengumumkan sebagai pandemik. Pandemik maknanya mengenai seluruh dunia, banyak negara, dan menyebabkan kesan macam kita sekarang lah. Kalau rasa sikit, itu ada 2 kes, 3 kes, tak risau. Tapi sekarang lama dah semua orang dah risau dah. Kita panggil pandemik, ya. Jadi kenapa? Inilah dia punya contoh, ya, dalam kajian di China tu. Kesnya sebenarnya mudah. Maknanya kebanyakannya 80% ringan dan sembuh. Ada kes dalam 10% severe, teruk lah. Itu sampai kenakan ICU, ventilator. Dan ada yang 5% teruk dan juga meninggal. Dan kadar meninggal itu di China 4%. Kalau di Korea 0.6%. Kalau kita dulu 0%. Singapura 0%. Tetapi kiraannya antara bawah 1%. Kadang itu bila hari itu semalam, ya,
Kita buat kajian dengan kawan-kawan, ada 100 kes, tapi tak ada mati lagi. Saya kata macam mana? Mesti ada, kita katalah, kajian kata mesti ada mati. Besok atau lusa mesti mati hari ni seorang. Jadi kata, alah betul lah kita punya modeling tu, kita dah kira semua dah. Kita 100 orang mana boleh? Adakah rawatan kita bagus atau kita tak jumpa kes? Maknanya, kita dah tahu ada 5 orang dalam ICU. Maknanya kalau bukan saya minta lah, kalau mana kita sampai 500 kes, itulah dia bilangan kematian. Kalau kita ada 1000 kes, 10 kematian. Kalau besok kalau ada 10,000, pasal itu dikira banyak kematian. Yang paling teruk sekali di Itali. Itali beribu kes, mati per beratus. Di Korea apa begitu. Kerana ini golongan ni, yang ini kita tengok, ingat separuh daripada kita itu masuk pada golongan atas, iaitu golongan berumur 50 tahun ke atas. Ini yang senang dapat penyakit dan menjadi teruk dan berakhir dengan kematian lah, ya. Satu, orang umur 50-60 ke atas, makin tinggi umur makin teruk lah, yang pertama. Yang kedua, kalau dia ada faktor risiko, maknanya ada penyakit diabetes, kecil manis, hypertension, darah tinggi, kronik penyakit pernafasan, penyakit kanser, dan juga penyakit rosak ukuk kuat. Kronik smoker, rosak ukuk, paru-paru dia rosak, masuk virus ni, jam. Itu yang menyebabkan. Jadi itu kita risau kalau di Malaysia, sebab antara 20 hingga 30% orang ada penyakit diabetes dan hypertension dan kronik smoker. Jadi kalau virus tu banyak sangat masuk dalam masyarakat, jadi kadar kematian kita akan tinggi, ya, bandingkan lain. Jadi itu yang merisaukan kerajaan dan pihak agensi kesihatan lah. Kerana itu kita kena jaga betul-betul, ya. Walaupun pada masa sekarang kadar sembuh, ya, bila masuk hospital rawat-rawat kita tengok sembuh lebih kurang hampir 90%. Tapi ada yang kena tu kurang berisiko, ya. Jadi kadar kematian, saya nak sebut pasal macam mana dia berlaku. Sebenarnya kalau di Malaysia ni, ya, kita ada 3 gelombang. Gelombang pertama, bila satu Chinese tu balik daripada Singapura, meeting dia di Singapura, balik hari-raya Cina, balik 3 orang kena. Dia, mak tua dia, mak tua dia, kakak, sister dia kena. Tak ada seorang lagi, saya ingat. Itu saja. Lepas tu dia perubah rawatan kuarantin, tutup kes. Sekarang kita tanya, adakah kes berkelanjutan? So far tak ada. Jadi dah jagalah gelombang 1, kes dah naik, dah turun habis. Lepas tu berlaku pula gelombang kedua. Kita tak panggil nama, kita panggil kes nombor 26. Dia balik pada Shanghai sebulan, tak macam mana ni kena masuk hospital, dia dapat positif. So hari lepas positif tu 5 mesyuarat. Satu mesyuarat 10 orang, 8 orang kena. Mesyuarat 8 orang, 6 ke 6 kena. Mesyuarat, dia ada 4 mesyuarat. Mesyuarat 10 orang, 8 kena. Mesyuarat, balik rumah. Driver dia kena, dan daripada itu isteri dia kena, anak dia kena. Jadi di dalam cycle itu, kluster kes 26 ni, dia wujud lagi satu kluster kes 33, nombor 33. Kita sebut pada kita tak nak sebut nama, tak nak sebut lelaki apa, kes nombor 33. Jadi dia mewujudkan generasi, 3 generasi. Ini hebatlah. Ya, maknanya dia kena, driver dia kena, isteri driver kena, anak dia kena. Jadi 3 generasi, ya. Kalau kita nak stop azan, ya, kita azan dulu, insya-Allah. Ya.
Jadi kita sama balik ya. Tu saya yang merah tu kluster ya, kluster dia dan generasi pertama dan kedua ketiga lah. Jadi kita ni tadi kluster yang ke-26. Dia dah 26 boleh tengok ya, daripada atas bawah berapa orang, memang banyak. Jadi bila berlaku kluster ni kita risau sebab kluster ni melibatkan satu, kalau dulu orang Cina kan, asal Cina orang Cina. Masa tu kita kata jangan makan, macam lah resis kan, jangan pergi kedai Cina, jangan pergi orang Cina, jangan makan apa-apa Cina sebagainya. Bila berlaku kes 26 ni 100% adalah Melayu Muslim yang merisaukan kita, dan dia ni daripada golongan VIP, CEO yang mesyuarat 10-20% semua board meeting. Dan itu kita tengok lah, Berak Rakyat lah, CIB besar. Satu. Yang kedua, mereka ni kita tahulah kawan-kawan kita yang board meeting kan, VIP. Yang pertengahan lepak beramai-ramai ataupun pergi masjid atau pergi surau berduri. Yang bawah sikit lepak kedai mamak ramai sokok. Jadi dia punya pergaulan tu besar. Pasal tu bila kita tengok 30, 40, 50 orang daripada kluster ni, dah itu kita panggil gelombang kedua. Orang dah risau kes, kemudian dia menjadi 100 kes dekat tu. Ini antara kes-kes seluruh dunia berlaku di, yang paling besar berlaku di Princess Diamond Princess yang Jepun, kena 3,000 orang lah kapal, berapa ratus kena orang. Ni contohlah perjalanan dia. Kemudian ni satu orang Mak Saleh ni, Mr. West nama dia bagus, dia dapat meeting samalah dengan Chinese ni, sama waktu meeting di Singapura. Dia pergi balik, dia singgah di Perancis, pergi ke main ski, lepas tu kawan dia balik ke Sepanyol dan dia balik ke UK. Ramai yang kena, di Perancis pun kena, di Sepanyol pun kena, di UK pun kena, doktor dia pun kena, budak sekolah pun kena. Jadi dia cakap, minta maaf saya menyebabkan 11 kes, 11 je kes, tapi kes kita yang 26 tu bukan saya yang menyebabkan kes ni. Tadi tak nak dia ngaku saya Mr. West. Jadi Kementerian Kesihatan nak cakap nama dia Mamat pun tak boleh sebab confidentiality. Nombor 33 pun Aminah pun tak boleh sebab, tapi kita pun tak tahu. Kita ada orang cakap orang Cina, India, tapi sebenarnya Mamat dan Aminah, tapi tak tahu sebab kita tak boleh, kita tak boleh. Tapi Mak Saleh dia cakap minta maaf saya Mr. West, anak saya pengangkat bla bla bla. Jadi senang kita buat trace. Pasal tu mereka boleh kawal awal ya. Begitu juga dengan di Singapura, dia bermula daripada makan malam Safra di Hotel Golden Hyatt, kemudian di Church of Good God tu, dua church berlaku macam gitulah. Dia berlaku kluster-kluster. Ayat di gereja, lepas tu kluster banyak, lepas tu dia carilah. Dan gelombang kedua kita ingat dah seluruh dah datang pula gelombang ketiga. Ini yang sekarang ni, saya kan kata gelombang dah gunung berapi. Bila berlaku kes ni, kawan saya daripada Brunei telefon, doktor, dia kata betul ke ini kita dah ada kes di Brunei ni, kita Brunei kosong, pasal apa? Ada orang balik daripada tabligh. Betul ke? Betul. Kawan saya daripada Labuan telefon, ini kawan-kawan belaka pengarah kita dah, saya bercara lah dulu kerja, separuh daripada hidup kerja saya di dalam bahagian kalau penyakit, dia buat ni lah, dia telefon dia di Labuan kita ada, di Tawau kita ada, macam mana? Pasal kata saya tak tahu sebab kita tak boleh maklumat pasal. Besok pagi baru tahu, barulah kawan-kawan kita di Kuala Lumpur dia kata ya kita ada kes. Jadi berlakulah inilah volcano. Ini mula-mula kali di Brunei lah, Brunei yang dapat tahu macam ni. Betul, dia balik 10 orang, kena 10 orang, lepas tu kena pada suami dia, isteri dia, kena pada anak dia. Jadi second generasi. Jadi Brunei risau lah sebab memang dia dah tak ada kes. Dia duduk blok sana, orang tak boleh masuk, pelancong tak ada apa semua, amat. Tapi bila kes jadi timbul. Kemudian di Singapura 60 orang balik, dia buat tracing, jadi kes. Dan kita Kementerian Kesihatan ada hampir 16,000 orang peserta di tabligh. Bukan nak kata tabligh tak bagus, saya muda-muda dulu saya masuk tabligh kan, saya tahu sangat. Saya pernah menguruskan jemaah tabligh yang terbesar 250,000 orang dinilai KLAI masa saya pengarah Negeri Sembilan lah. So kita buat macam-macam, alhamdulillah tak ada berlaku apa-apalah, kita jagalah. Salah satu sponsornya anak pada Tan Sri yang Safura tu, dia buat duit dalam plastik je, nak beli tong sampah nah duit, nak beli tu masak. Jadi kita susun cantik sangat sebab kita memang masa tu HN1, saya ingat lagi. Jadi kita memang takut, patutnya kita tak boleh buat, tapi dah
Masa tu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, Yang Hidin jadi timbalan. So semua datanglah, Tengku Mukhriz datang. Jadi kita kena jaga betul-betul. Alhamdulillah. Saya dengan kawan-kawan saya jagalah. Jadi ini kes contoh yang contoh mudah sekali. Siapa yang sebenarnya di dalam banyak-banyak dalam mereka pula ada satu budak Korea, budak dia belajar di Korea kita tahu kan tempat banyak beribu kes. Bila berlaku ruqyah, dia balik, dia sertai tabligh tu 3 hari. Lepas tu berlaku peribadakan, tu dia tak pergi luar negara ke. Jadi sebenarnya bukan dia, tapi banyak. Bila kita tahu siapa yang tabligh, siapa yang biasa di Sri Talib, tahulah. Saya pun ada kali solat di situ. Dan keadaannya dengan makan minumnya, jadi dalam 3 hari tu berlakulah jangkitan yang cukup kuat. Jadi bila lah orang jamaah tabligh ni, bagusnya dia ada tulis buku kan, lepas ni pergi mana dia buat grup-grup kecil. Lepas pada dia orang balik tu habis tu, bertebaran di seluruh Malaysia, ke Perlis, ke Johor, ke Melaka, semua pergi. Ada yang pergi, lepas ni dia orang nak pergi Makassar pula. Ada satu ni dia lalu ikut Labuan, naik feri pergi sana, pasal dah susah nak naik kapal terbang semua. So pergi Singapore. Jadi pasal tu bila tadi the next day tu, jadi bila dapat report kata dia dah merata di seluruh Malaysia, itu yang Perlis cepat mengadakan solat Jumaat yang tangguhkan. Kawan saya pengarah Perlis, saya kata dahsyatnya. Dia kata apa ni, siapa yang nasihatnya? Dia kata memang sebab kita dah ada angin-angin bahawa orang dah ramai. Saya pun jumpa banyak. Jadi itu kesnya yang sekarang ni. Hari tu semalam saya pergi dinilai tu macam ni solat Jumaat, tapi ada separuh tu orang Bangladesh, Kilang sebelah tu ada juga orang tabligh yang situlah. Sekolah beranang tu tutup, sekolah beranang tu surau macam ni kan tutup sebabkan kes ni lah, ada 2-3 surau lah. Jadi itu yang bahayanya, dia boleh berebak cepat. Dan kerana itu sekarang ni semalam ada 70, dan bila pagi tadi pun kita ada mesyuarat kawan-kawan ni, Melaka ada 400 kes kontak, 130 yang datang, 300 tak datang lagi. Daripada 100 yang datang tu 20 positif. Di mana ke 100 datang 60 positif. Itu yang jadi hari ni, yang jadi tiba-tiba naik jadi 400, 200 kes naik hari ni, 291. Jadi dan ini ada tunggu lagi ni dekat Sarawak yang tak pernah ada kes, tiba-tiba ada 3 kes. Labuan, Tawau, Pahang tu ada 2 kes. Pahang tu dia pergi Bentong pergi ke Kuantan. Lepas tu dia duduk di resort Bukit Tinggi. Jadi benda-benda macam ni sebab akan melakukan peribadakan. Dan sekarang ni keadaannya kita tak tahu dalam komuniti kita ada ke tidak. Kerana itu kita kena jaga, kita kena ambil jangkah berjaga. So sekarang ni tadi pun reporter tanya saya, kita kena lock ke tidak? Saya katakan macam ni, kalau kita nak lockdown, nak curfew, masalah banyak, cuti sekolah, anak kena kahwin, apa semua saja. Jadi macam mana kena buat? Mesti semua orang mengambil langkah. Pertama, sebab ini dah melibatkan kita lah, agama, orang Melayu, Muslim, jangan pergi surau. Jadi melibatkan masalah sensitif. Jadi kalau pada saya kata bolehlah, macam tadi Jabatan Agama kata boleh kita datang ke surau, tapi kita berjaga-jaga. Semalam pun saya kata pasang sanitizer, tapi sanitizer belah susah dapat kan. Jadi letaklah kalau boleh dekat wuduk tu sabun lah sementara tu kan, sabun yang bagus sikit. Dia at least 70% alkohol, bagus dah. Buruh sikit, jadi kita boleh basuh tangan apa semua. Cara tunggu sanitizer lah. Itu saja yang kita boleh buat, dan kita boleh cuci. Dan nasihatkan siapa yang rasa tak sihat tu, tak payahlah datang, duduklah rumah. Dan kita kena berani menegur lah. Dan kita kalau boleh kurangkanlah salah satu. Sebab saya di sana pun sama, lepas sembahyang kita salam semua kan, satu tu surau. Tapi kalau boleh kita elakkan pada masa ni, ataupun lepas kita salam tu jangan pegang hidung, telinga dan sebagainya, kita terus basuh tangan dulu. Sebab itu jangkitan melekat pada tangan kita. Dapat ada kawan kita melekat tangan kita, masuk pegang hidung, dia masuk terus. Itu yang terjadi ya. Kalau di tabligh tu lain lah, dia minum satu gelas, makan satu talam kan. Itu lagi close untuk 3 hari. Jadi kita amalkan begitu. Jadi kita pelan-pelan. Sebab ni satu masalah juga, kalau esok semua orang tak payah tak datang surau, seminggu lama sebulan dia lupa dah datang surau kan masjid. Itu pun bahaya juga. Kalau di Mekah, di mana saya dengar di mana azan yang tukar as-salatu khairun naum dah tukar jadi as-salatu khairun apa dah, yang lebih baik sembahyang di rumah kan, dia punya azan kan. Dia cakap lama, hari-hari dia pakai fatwa tu, hari-hari esok sembahyang di rumah aja. Bahaya juga. Jadi itu yang sensitifnya sekarang ya. Jadi kita kena betul-betul jaga, dan mudah saja jaga kebersihan, bersih.
Kalau kita rasa bersih, kalau ini pakailah sapu tangan ataupun tisu buang. Kalau kita tak ada sangat, kita panggil etika bersih, bila kita batuk bersih, pakai siku. Jangan pakai ini. Kalau ini akan salah satu orang atau pegang ni semua, pakai macam tu. Bersih pakai ni, jadi ini tak ada orang. Lepas tu dalam surau masjid ni jaga ni apa tu? Pintu tu. Orang pintu tu. Yang kat surau sana dia basuh sebab itu orang touch. Jadi paling baik sekali. Sebab kami di perubatan kan memang kita tak pakai pegang pintu berapa, kita tak pakai tangan ni, kita pakai siku ya. Nak buka pipe tu kan siku dia pakai siku. Nak buka pintu kita tolak siku. Jadi kita jarang pakai ni sebab kita tahu ini yang banyak sentuh. Jadi kita boleh amalkan benda yang baik-baik ini ya. Jadi kita boleh mengelakkan jangkitan untuk jaga diri kita, terutama kalau kita umur lebih, ada penyakit dan juga ada kanak-kanak di rumah kita lah ya. Ini dan ada beberapa perkara, terutama ini yang saya nak rekas saja, saya nak sebutkan yang kita mesti buat. Berjaga-jaga. Satu tadi surau, maknanya kita tegur kalau kawan tu rasa kamu ni batuk sikit, ada ni, atau kalau ada pergi tabligh, kalau ada pergi jangan datang pergi ke klinik kesihatan. Kalau tidak, kita laporkan. Ada jangan datang, salah satu daripada Sungai Buloh telefon kita, sebab saya ada satu kumpulan sukarelawan. So dia datang, wife dia kata suami saya dengan anak saya baru balik dari tabligh. Dia ada batuk-batuk. Saya suruh dia pergi tak nak, dah bergaduh dah suami isteri. Jadi dia bertakut. Jadi bagi tahu kita apa nak buat, kita bagi tahu jawab kesihatan. Jawab kesihatan akan pergi dan kadang-kadang terpaksa bagi polis lah. Kita kena macam tu. Ada yang satu tu kes dia datang lagi. Yang itu tak apa, tapi masalahnya kalau pendatang Bangla, Myanmar. Saya juga dalam grup satu orang Rohingya lah. Tadi dia batal satu maklumat. Ada 3 bas orang Rohingya pergi tabligh. Dia orang ni pergi cek tak? Tak ada cek lah. Kalau cek nak tangkap, satu kena bayar. Jadi dia orang tak ada cek. Jadi kumpulan inilah yang nanti yang akan bertebaran dalam komuniti yang kita tahu. Jadi kena jaga-jagalah. Di masjid nilai teman saya kata buat orang lah. Dia buat pengumuman besok orang Bangla jangan datang masjid ni. Dia cakap dia pengumuman. Kita minta orang pekerja-pekerja Bangla Rohingya jangan datang surau ni. Kita banyak tempat lain. Dia kata. Semalam sebab saya ceramah di nilai tu, di Desaria nilai ya. So dia dapat pengumuman. Orang ramai separuh ni orang Bangla. Memang orang Bangla rajin datang ke surau kan. Tapi tak tahu lah Bangla tu terasa hati tidak. Tapi itu di tempat kita, itu belum tempat lain lagi. Arab dah stop dah international flight sebab dia tahu sebab orang pergi masuk, orang Islam akan pergi. Begitu juga banyak negeri kita minta maaf lah, kita akan dicop lah. Orang Islam pengeksport coronavirus di kawasan ini. Kita akan menjadi lebih dahsyat daripada China nanti. Jadi orang dah mak kita lah ya? Jadi sekarang cerita sekolah. Abai kata semalam dia blok saya habis ceramah, dia nak keluar tahan kereta saya nak pergi Turki, dah beli 20,000 tiket insurans semua ni, tak dapat balik. Dia kata orang kata tak ada kes. Saya kata Turki saya kata ada kes. Problemnya nanti kalau you pergi dia lockdown, you tak boleh balik, tak cukup duit nak makan duit hotel pun dah habis dah, nak makan dia kena situ. Betul ada satu anak buah kata nak pergi ke Bandung tak ada kes. Memang tak ada kes. Sebab apa tak ada kes? Sebab dia tak ada test. Memang tak ada kes. Kita enggak ada kes pak, beres kan, mana ada kes. Memang tak ada kes, dia buat tak ada test, memang tak ada kes. Tapi dalam komuniti sekarang baru ada cakap, sebab orang dah kata macam mana semua negara ada, di Indonesia tak ada. Baru dia buat ada kata bertambah. Jadi orang kata nak pergi Bandung. Saya kata kau terpaksa nak pergi kan, balik esok kau balik je, 14 hari kau jangan keluar. Sebab apa? Besok kalau you dapat penyakit, orang sekolah you datang, orang kata kamu pergi relax pergi Bandung, pergi outlet, pergi beli, balik kau bagi penyakit ke budak-budak pergi sekolah apa semua dah ada. Jadi orang kutuk kita. Jadi lebih baik. Jadi kalau boleh baik jangan pergi. Kalau pergi terpaksa juga, mana balik tu 14 day 14 hari tu quarantine. Mesti insya-Allah. Kalau kita keluar saja kat Singapura, siapa quarantine, polis cari sebab dia akan telefon 2 kali sehari. Kalau tak jawab telefon dia datang. Kalau dia cek. Kalau tak datang panggil polis. Ada yang kes tu PR tarik balik PR, hantar balik negara dia. Kat Korea Utara kan, dia kawan presiden pergi China balik demam. Dia ingat dia kawan presiden okey. Lepas tu dia nampak di peringkat di tempat awam. Kau tembak je habis cerita. Tu Korea Utara. Jadi sebab serius dia. Lepas tu ni masa cuti sekolah banyak orang kahwin. Abang ipar saya telefon tadi. Saya kata tunggu lepas ni kat saya cerita. Dia nak kahwin anak dia 29 bulannya, dia Terengganu, berapa minggu 2 hari lepas tu di Rembau.
cembung. Tadi tuan ni dia kata orang cembung, mak ipar saya tu dia cembung belakang tu. So dia kata nak kahwin, macam mana buat ni? Saya pun susah hati lah, dia dah siap semua kan. Ni anak bongsu lelaki dia. So macam mana nanti saya fikirlah, saya kata nanti saya buat. Tapi yang penting kalau katakan jangan buat besar-besaran. Kat kampung tengok, nasihat siapa yang ada orang tabligh jangan datang dulu. Minta maaf lah kan. Tabligh kita datang makanan dia duduklah ke sana. Jangan datang dulu. Nanti orang kata kita pulau lah anak tak boleh, tapi tak apa kami hantar makanan pada orang tabligh kat mana-mana lah di kuarantin itu. Lepas tu bagikan, kalau kita jangan bagi bunga telur ke apa semua, ganti dengan sanitizer ke apa ke. Jadi mahal sikit lah, jadi tak payah bunga telur lah ni jadi atau letakkan banyak sanitizer, lepas dia salah tu. Lepas tu dia kahwin tu orang kita peluk cium hak apa semua kan. Itu dia jangan buat. Letak label ni kawasan COVID-19, jangan salam, jangan peluk, jangan ni semua, lepas lagi basuh tangan. Tu kalau kita nak buat, itu cara. Tapi masalah kita ni, orang Malaysia ni tak nak dengar nasihat. Itu yang jadi kes banyak. Dia kena ingat ya, kalau kena dalam kuariti ni dah biasa. Saya cerita apa pasal kita buat gitu. Katalah kita ada 1000 kes serius ya, yang memerlukan rawatan ICU. Apa? Pernafasan gantian. Katalah ada 1000 kes. Kata kita nak pergi hospital. Satu hospital ada berapa banyak? 20, 30. Hospital kecil ada 3. Hospital besar sedang mungkin ada 20, ada 30. Dalam kata 20 tu 10 untuk orang sakit jantung, sebab penyakit jantung kita ramai. 5 untuk orang accident, tinggal 5 saja untuk COVID. Agak-agak dia nak bagilah kita. Tuan, saya dengan Rozani dulu masa saya kerja di sana, kita ada kes methanol poisoning, keracunan Samsung. 40 orang meninggal. So datang ke Sedang ada 10. Betul, takkan nak bagi orang Myanmar ni kan, satu kes bagi ubat 3,000 dan dia kena duduk situ 20 hari. Kata orang VIP datang, bapak saya sakit jantung, saya nak mesin dah habis. Itu siapa Myanmar? Ni siapa Myanmar? Jangan main kan. Kejap lagi pengarah kena belasah. Kau bagi orang Myanmar buat apa? Ini bapak saya orang Malaysia betul ke? Jadi itu keadaannya sekarang ni. Kalau kita ada 1000 kes, sorry, memang dia kena pilih lah siapa yang kena masuk ICU. Kerana itu kita kena slowly. Sebab bila sampai peringkat yang kata 5 orang yang menunggu ni, sekarang sebenarnya 19% dia semua dalam bantuan pernafasan lah. Orang kata ya. Jadi ini antara isu-isu fatwa agama yang mana kita ikut je lah. Kalau kita di Selangor, kita ikut Selangor. Kalau di Perlis, kita ikut Perlis. Jadi jangan gaduh, semua betul-betul. Yang strict, kalau rasa Perlis tak boleh sembahyang ni, pergilah kat Kedah. Saya kata macam tu je kan. Kedah boleh sembahyang lagi kan. Tapi kalau rasa tak nak sembahyang di Kedah, tak nak ikut fatwa, kata tak nak sembahyang Jumaat, pergi dia boleh boleh je. Saya tak payah sembahyang Jumaat. Konon je lah. Jadi kita ikut yang mana yang jelas, jangan kita bergaduh. Ini Perak pun ada keluarkan arahan. Ini yang apa tu, Petaling katakan dia tak mengaku. Kita jangan tak mengaku, kita katakan takdir semua betul. Tapi kita kena usaha. Dan yang paling malangnya sekarang, paling malang lah itu yang sebelum ni pun saya dah cakap dengan orang kementerian, kita kena perhati betul-betul. Bila dia kena kepada komuniti Melayu Muslim, kerana kita punya kawasan rayau kita kawasan rayau asli dia panggil kawasan rayau lah, besar dan seluruh Malaysia. Jadi bila kena ni satu, betul orang kesian, orang yang pergi surau, orang ini, bila jadi macam ni memang tabligh tersengah, orang tak suka. Tabligh kata, bukan orang tabligh kata, kita kata orang tabligh kata, dulu kita pergi rumah ketuk cari orang ketuk, mari bang, malah ada gas, ketuk-ketuk pintu. Sekarang kita pergi ketuk pintu cari dia, mana orang tabligh. Dah terbalik lah pula. Orang tabligh kata, dulu aku ketuk bagi pintu, kau tak nak datang. Sekarang ni kau kena cari aku, mana tabligh. So pusingan kita kena. Tapi dia mengajak kebaikan untuk, tapi kita sekarang cari dia sebab nak selamatkan. Tapi kita kena buat itu. Jadi dia orang tanya, nak buat? Saya kata kalau tak nak lockdown, tubuhkan satu pasukan khas. Singapura, Korea buat gitu. Jadi pasukan rela ke polis ke komuniti ke, maknanya kata kawasan ni buat satu kawasan sukarela, cari siapa yang pergi tabligh, siapa ahli tabligh, siapa yang ada kontak. Jadi kalau dia pergi, mana kita bantu, baru kita boleh buat. Kalau kita harap masa sekarang tak boleh. Sebab apa? Bila saya pergi di nilai tu, bila kawan saya di Kelantan telefon Kelantan banyak, mereka relax je, mereka semayang kan, jemaah lagi kan.
datang masjid, orang tak bagi sembahyang sini, dia sembahyang ujung sana, kan? Tapi masjid juga gunakan ruang sama. Bukan tak boleh, tapi ini menimbulkan masalah dan nanti orang ban kita. Orang Islam masalah. Cuma kita tahu yang Hindu festival tu apa benda sebenarnya kan, yang kata kat Penang tu kan. Kan? Tak tahu, dia kata saya tengok dalam kawan-kawan, tengok dalam berita rasmi KDN apa semua, tak ada kata apa. Tak ada kata apa, sunyi-sunyi je. Apa sebenarnya? Lepas tu dia kata jangan sebar berita palsu, jangan tak sah. Tapi apa berita sebenarnya? Orang dah tengok gambar ada 30,000 apa semua. Tapi belum ada berita yang betul ke tidak, betul ke tidak. Tapi sama. Kalau di Puchong tu ada kes, gereja tak ada semayang dah. Tak ada semayang ayat dah, tak ada. Di Puchong lah. Dia punya Archbishop dah dia keluarkan satu fatwa dia lah, arahan dia, tidak ada semayang berkumpul lagi Jumaat. Kalau di Korea tu yang kumpulan Kristian tu macam tak ada nampak ni. Tu kalau Kristian yang kumpulan tu, Pak tadi kata kalau nak masuk syurga kena datang juga di itu bersalam-salam tu, menyebabkan yang kes banyak tu, yang banyak mati tu. So Fadri tu akan didakwa menyebabkan kematian. Sampai begitu sekali. Maknanya sebab dia lah orang tu mati. So dia dituduh membunuh lah. Maknanya Korea begitu ya. Kalau kita buat macam tu haru juga kan. Untuk imam Singapura tadi kena tangkap kerana menyebabkan kematian. Masuk dalam mahkamah ya. Di China dia tak main macam tu lagi, main sembuh sebab dah banyak sangat. Kalau banyak mungkin kita kena pakai sembuh dah. Panjang jalan kena pakai sembuh, spray machine, disinfectant macam fogging lah, tapi untuk disinfectant sebab tak larat dah nak cuci tu ya. Ni mudah tutup. Yang masalahnya sekarang ni kes kita makin tinggi. Bukan nak kerajaan, tapi kita pening kepala. Seorang kata kumpulan 250. Seorang kata kumpulan 50. Jadi kumpulan yang besar mana? Jadi kita ambil panduan. Kalau boleh satu perhimpunan yang boleh dijarakkan 1 meter 3 kaki lah antara satu dengan lain lah kalau ada kes. Jadi kalau ada kes tu tak payah datang. Jadi kalau kes tu agak tempat yang sempit, janganlah macam ni, janganlah sampai 100-200. Saya pergi semalam, saya pergi mana tu, ramai yang kes pertama tu Padan, Taman Cempaka, ramai juga 100 lebih. Saya kata, tapi belum lagi kes ini keluar. Tapi kata kalau ramai ni takut kan dapat diimpit kan. Jadi macam ni alhamdulillah. Semalam tu lagi jauh, duduk sana sikit, jauh lah, separate. Jadi pun okey lah, jadi kita boleh elakkan ya. Kalau boleh jangan matikan teruslah amalan ni kan. Biarlah curang semayang sini lah gitu, dia orang tunjuk saya Jumaat masjid mana dah. Seorang duduk sini, sana duduk sana kan. Jadi semayang kan sebab mengelakkan ya. Ada banyak langkah-langkah pencegahan. Kalau ada apa masalah, telefon nombor ni, minta maaf. Kalau dapat tu alhamdulillah, kalau tak dapat jangan marah sebab dia sibuk ya. Ini saya bentuk satu sukarela lah, satu pakar, satu grup saya, pada kita akan bantu kerajaan. Kita tengok macam orang kena kuarantin tu kan, siapa nak beli makan dia? Mungkin ada food panda apa tapi rumah tak. Jadi kumpul kawan-kawan, beli makanan, gantung dekat pagar. Dia ambil kat pagar 14 hari ni kan. Jadi kalau habis nak masuk ni, masa orang tak bersedia. Kalau ada food panda, macam kalau dia nak bayar duit macam mana? Kalau ada e-wallet tak apalah, tak payahlah pegang duit ni kan. Kita pun nak ambil duit kan. Jadi use transfer je lah. Macam tu. So kena fikir cara macam tu. Tadi saya isi minyak dekat Petronas tempat saya tu. Nak kata orang tu semua pakai glove. Jadi kita tak payah nak isi minyak lah. So Petronas yang sana tu dia pakai glove, dia sendiri yang buat lah, itu dia. Jadi kita tak payah nak isi minyak. Itu satu cara sebab orang kata setel minyak yang banyak kita pegang. Jadi itu. Jadi tengok kalau dia tak buat itu servis tu, kita kena buat sendirilah. Ya. Jadi banyak ingat bahawa dia memang bahaya, dia boleh merebakkan, dia boleh menyebabkan kadar kematian yang tinggi dan bergantung pada kita macam mana. Ubat tak ada, vaksin tak ada. Setahun lagi baru ada ubat. Paling awal 6 bulan hingga setahun baru ada vaksin. Ubat tak ada. Ubat tu ada cuma yang menahan saja, tak mahal, yang retrovirus dan sebagainya tu tak diberikan kecuali ada. Yang penting kita buat, yang penting adalah pemakanan kita, minum air kita, jaga kesihatan. Ada yang kata makan, soalan tanya habati saudalah, madu lah, apa makanlah apa nak makan, bersederhana. Makanlah. Kalau selalu makan 5 biji, makan 5 biji, jangan makan 10 biji. Jadi kita jaga kesihatan, makan macam biasa dan kita mental kita bagus. Kawan-kawan saya baru tulis tadi mana entah, marilah kita ramai, ada time lah, mari kita baca surah, baca doa, kita doakan semua. Tu effort macam tu boleh juga dalam satu grup tu. Di mana-mana doktor tu dia kata kita bersama-sama.
Sebab ada satu kes doktor ya, ada satu kes doktor kena. So anak saya pun doktor, dia jaga dekat nilai itu masa orang Wuhan balik tu, tapi nasib baik dia hari yang ke-13, dia hari 14 dah keluar. Jadi bila datang tu kita dah pesan dah, you jaga orang Wuhan ni, dia ada anak kecil duduk dengan saya. Bila balik rumah kau mandi dulu, kau selesaikan semua baru kau balik rumah. Bila kau ada batuk kau jangan datang rumah, kau pergilah tidur mana-mana. Kau balik janganlah kau pegang anak. Jadi kita macam itu sebab kita tahu dia menjaga orang balik ke Wuhan. Kali balik dia lab penat-penat, baju tak basuh apa ni, terus pegang anak atau kita dah suruh jangan. Kalau dia kalau batuk sikit pun jangan balik rumah, kau pergilah tidur mana-mana. Itu dia duduk dengan saya, anak dengan saya. So kita kena buat macam itu. Kita pun macam itu, ya. Ini saya tunjuk slide ni. Kawan saya doktor, dia tabligh di Bentung, dia besar awal. So bila kita sebut-sebut saya bertanya dia lah, sebab kita pasal orang tabligh saya tanya yang jadi daripada information kita tanya dia orang sebab dia orang tahu. Apa dia ingatkan ni, dia kata kalau kita cari ceramah tu jangan lupa bagi slide ni. saya gunakan supaya dia dapat pahala juga. Takut tu apa dia kata? Jangan takut pada corona, tapi takutlah pada Allah yang membuat corona. Tapi macam mana pun kita berusaha, berusaha kerana itu bukan saja untuk kita, tapi untuk orang lain. Yang paling dahsyat sekali label kita. Dah lah orang tabligh tu orang kutuk dia dululah, orang tak suka dia, tambah ni lagi lah orang marah. Dan mungkin ada orang tak suka pada orang Islam. Bila ada macam ni lagilah kuat dia punya kempen-kempen anti-Islam ni. Orang Islam tak baguslah, penyakit lah apa semua. Jadi kita kena jaga ya. Dan akhir ni last slide dah, saya kata dah cukup masa. Sebelum tu ada tanya pukul 9. Moga-moga Allah memudahkan urusan kita pada hari ini, dan semoga apa yang saya dapat yang baik ni daripada saya, yang tidak baik pada Allah SWT, apa yang saya kongsi ni dapat digunakan sebaik-baiknya. Kalau ada apa persoalan, telefon saya boleh. Tuan Haji mana, Tuan Taufik tadi dah ada nombor telefon saya. Kalau saya punya Facebook tu Zainal Umar boleh, Telegram semua boleh. Jadi kadang-kadang saya pula jadi bilik gerakan pula, macam-macam info. Jadi kita salurkan kepada. Ada juga orang bagi tadi sebelum saya datang, tolong cek ni sanitizer ni dia buat kat nilai betul ke tidak. Ada budak-budak yang buat palsu lah, entah buhari apa situ, dia capnya dulu dia jual RM13. Jadi kita kena cek pula kawan-kawan saya, boleh tak cek ni. Itu yang belum lagi yang recycle mask kan, Indonesia Thailand tu. Susah sangat, kutip balik orang luar tu, basuh-basuh jual balik pun ada. Jadi kita ni efek dia semua, dan kita kena berjaga-jaga, dan kita sendiri kongsi maklumat tu bersama kawan WhatsApp lagi, tapi jangan khabar yang palsu lah, betul-betul. Tapi kebanyakan ni yang palsu tu yang betul kan, berita palsu tu yang betul daripada berita yang sebenarnya. Jadi alhamdulillah itu saja, dan saya ucapkan terima kasih semua. InsyaAllah kalau ada masa kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh soalan, kalau dibenarkan oleh ini boleh saya soalan. Kalau soalan. Saya ada soalan. Ya. Yang pertama, kalau dia disahkan negatif kan, kalau ada orang tulisan negatif, perlukah dia dikorektif kat rumah? Okey, dia kes dia macam ni. Dia kita ambil macam ni. Incubation period, kadar pengerapan, kadar kita 14 hari. 14 hari. Tapi ada kes yang 30 hari, ada yang dapat review. Tapi ambil per hari, dia macam ni. Kalau hari pertama kita dapat virus tu, mungkin kita tak ada tanda-tanda untuk 4 hari. Tak ada tanda, kosong. Tapi dah boleh. Dah boleh menjangkit orang lain. Kemudian sehingga 14 hari tu, lepas tu kita kuarantin 14 hari. Biasanya walaupun tak ada tanda, dia boleh keluar. Lepas tu walaupun test kita buat hari, katalah kita buat hari pertama, tak semestinya kita negatif. Mungkin dah ada lagi. Lepas tu dia kena buat hari 13. Jadi kalau orang kata saya negatif, tak ada. Kena tunggu juga 14 hari. Sebab mungkin hari akan datang. Sebab dia dalam masa 14 hari tu dia boleh timbul. Dan kos untuk test tu, kalau di hospital kerajaan, kos yang kerajaan kena taruh 100 hingga 200 ringgit satu orang. Kalau datang nak tukar baju, satu orang pesakit 45 minit. Tidak jumpa, tukar baju dia punya. Jadi kos tinggi. Kalau di swasta 500, 700, 1000 ringgit untuk test. Dan sekurang-kurangnya kita buat 2 test. Jadi siapa ada duit, pergi swasta. Siapa yang tak ada duit, pergi kerajaan. Tapi belum tentu dapat, sebab kerajaan pilih saja orang yang kalau nak dapat, pergi ke. Saya daripada Sri Petaling, boleh dapat. Kalau kata saya daripada belum tak dapatnya. Jadi kalau saya kontak saya ada abang ipar ke datang rumah saya, dia pun tak boleh test. Kalau kata awak dari mana, itu tadi satu mengadu, dia kata saya pergi ni, saya ada batuk. Klinik kata awak balik dululah, esok kalau seminggu lagi tak baik awak datang lagi buat test.
So dia pergi klinik, tuan, dia klinik Tanglin kata pergi ke pantai kata lah tuan, lama dia dah marah lah. Jadi kata sabar, kita cerita macam itu. Korea dia buat Korea buat 250,000 test orang. Kita berapa banyak kita test sekarang, berapa? 2,000 lebih je sekarang kemampuan kita untuk buat. Jadi kalau itu kita takut bila jadi banyak, dan kita kena buat test. Jangan kata oh saya negatif, oh belum tentu. 14 hari duduk rumah baru clear, insya-Allah. Lagi? Ya. Ada jemaah kita dia kata air kangen tu 2.5 pm boleh dijadikan sanitizer. Betul tak? Saya macam inilah, saya jenis air ni saya bukan allergic tapi saya reserve sikit kan. Sebab macam-macam lah PA lah. Tapi yang paling baik sebab kalau kajian virus ni dia kena 70% alkohol. Sebab virus ni dia ada lemak, selaput lemak dia, membrane. Jadi bila kena alkohol dia pecahkan. Dia bukan bergantung pada asid alkali, dia pecahkan. Itu pasal tu kalau tak ada sanitizer kita boleh gunakan sabun tu, sebab sabun tu dia ada bahan dia akan memecahkan selaput lemak tu. Jadi itu yang lain. Tapi air lain tu saya tak nak, saya ada reservation. Cakap saya minta maaf siapa yang suka dulu air gagau, sebab saya sendiri tengok kolam ni. Jadi orang tanya saya gagau baik, saya kata saya tak cakap apa-apa. Sebab saya sampai sultan telefon saya suruh luluskan lesen gagau di Temeluk ni, kampung Sungai Gagau tu. Saya faham lah. Saya kata minta maaf. Bukan saya nak kutuk dia, tak ada. Tapi saya reservation. Kalau nak, go ahead, pergi periksa sendiri. Tapi itulah saya tak boleh kata apa-apa. Nanti orang yang jual kagak marah pula kan. Tapi reservation saya ialah the best disinfectant ialah 70% alkohol ke atas. Kurang-kurang lah. Lagi soalan? Ya, saya tahu, tuan doktor. Kalau saya tengok yang statistik ni, yang dia punya high risk adalah 60 tahun ke atas kan. Alasannya sebab dia ada penyakit-penyakit lain. Soalan saya, kalau 20 tahun lepas, kalau dia ada penyakit Coxsackie, kemudian yang ada virus Coxsackie itu salah saya, dia bukan SARS, tapi dia attack kepada bayi dia. Dia kata boleh explain sikit macam mana dia pola. Ya, virus Coxsackie sebenarnya masa dulu Coxsackie bahasa Japanese encapsulatis. Coxsackie dia virus dia menyebabkan ni jantung. Dia menyebabkan myocarditis, penyakit jantung, dia menyerang muscle jantung, sistem jantung. Jadi dia rentannya adalah pada kanak-kanak ya. Dia sistem lah. Tapi sekarang ni kanak-kanak kurang sebab mungkin dia ketahanan tinggi, dia kurang exposure dan sebagainya lah. Tapi memang mengenai pada sistem jantung. Itu kebezaan dia lah. Dan ya. Ada lagi? Tak ada. Ada lagi tuan. Oh, bakteri ni besar. Ada bakteri baik, ada bakteri tak baik. Ada macam bakteri Yakult tu, bakteri baik kan. Bakteri ni besar, virus ni kecil dan dia senang replicate lah. Dan bakteri boleh dibunuh dengan antibiotik, tapi virus tak boleh. Virus tak ada ubat. Sekarang baru ada ubat untuk bunuh virus sebab dia lain. Jadi bakteri lebih mudah untuk kawal, boleh buat vaksin dan mudah untuk mati sebab dia besar. Virus dia kecil dan dia boleh hidup lama lah. Ada lain? Ya tuan. Dia kalau emas ni, dia virus ni terlalu halus katanya. Ada emas yang boleh Ya. Dia sebenarnya virus ni kecil 10 mikron. Virus kecil sangat. Rambut dia belah 7, kalau orang kata belah 70 kan rambut ni. Yes, kecil. Jadi ada pendapat mengatakan kita punya triply, kita punya mask tu sebenarnya tidak juga menghalang kemasukan virus, tapi dia menghalang satu droplet. Maknanya dia batuk, dia bersin, dia tak masuk terus pada kita, dia melekat situ, jadi tak sempat nak masuk lah, jadi kita boleh buang. Tapi daripada kita tak pakai apa-apa. Patutlah ada setengah-setengah yang kata sebenarnya kita tak perlu pun pakai. Yang perlu tu orang yang sakit. Kalau kita tak sakit tak apa. Tapi kita takut juga kalau sambil kita lalu tu dia bersin pada kita. Itu yang perlu. Tapi kalau ikut betul-betul teorinya, kalau kita tak sakit kita tak perlu pakai. Orang sakit mesti pakai. Tapi kalau kita nak selamatkan, kita tahu dia bersin kita dalam kita api semua, kita pakai. Jadi sekarang ni zaman tak cukup bas ni, kita tengoklah. Kalau ada orang pakai dalam kereta, tak payahlah pakai dalam kereta, nak apa ada kan. Naik bas pakailah. Ni dalam kereta hidup seorang pakai mask, buat apa?
Ada kan. Jadi terlampau sangat. Terlampau sangat. Jadi itu asalnya adalah untuk mencegah droplet, sebab dia droplet, cecair, bukan mencegah sangat virus tu. Kalau virus tu duduk situ, dia boleh sebenarnya masuk, tapi bila dia sementara dia nak masuk tu, kita dah buang, matikan ya. Ada soalan lain? Ya, tuan. Okey, dalam teori dia bukan virus dia mati pada temperature 27 hingga 28. Ini banyak macam katakan, ada katakan makan kari panas boleh mati, ada kata berjemur. Larat kena berjemur tu. Tapi dia memang di masa tu dia duduk dalam cuaca panas, dia matilah, cepat mati. Begitu kerana itu kalau barang daripada China, Korea kemari dengan cuaca panas, di mana tengah jalan dia dah matilah, kecuali dia hidup dalam kulit. Itu pasal tu sekarang ni sebenarnya bila di Europe takut tu sebab biasanya flu berlaku musim sejuk. Dan sekarang ni sebenarnya peralihan spring mungkin bunga kepada musim panas. So dia harapkan bila masuk musim panas lega, tak adalah sebab banyak dah hilang. Tapi yang risau sekarang dia masih merebak. Dan itu negara Europe dia bertahan-tahan diharap musim panas sebab dia memang 27 degree dia matilah. Okay. Jadi boleh dikawal dari situ, tapi kita tak larat lah. Masa tu kalau macam kapet ni jemur ke panas boleh, jadi dia boleh mati lah. Kain baju di rumah dijemur boleh mati. Lama sikit. Ada lagi? Satu lagi. Okay. Sekolah di sini. Sekolah air. Sekolah Sekolah. Dia kolah dia kajian, dia tak ada dalam air makanan, dia tak ada. Coronavirus yang ni tak ada. Kecuali dalam makanan yang daging yang tak masak cukup apa semualah. Tapi bahayanya di tepi kolah dan pipe. Maknanya kolah air tu okey, tapi tepi atau pipe tu jadi tu kerana tu walaupun kita basuh tu dengan sabun, lepas tu kalau kita kena pakai juga sanitizer tu sebab kita clean tu. Pasal tu kalau kita nak basuh kolah tu, kita keliling kolah tu, dinding tu kita masuk, di situlah pembiakan dia. Dan juga pipe air tu lah. Ya, cuma. Tapi air kolah tak apa sebab dia tidak hidup meriak dalam air, dalam makanan dan sebagainya. Kecuali dalam haiwan daging haiwan. Ada lagi ke? Saya bergantung pada tuan ni, tuan rumah. Kalau dia kata jalan-jalan. UUM. Mercu. UEM. Dikosongkan bangunan dan dia buat disinfection, dia buat sanitizing di bangunan tu. Dan saya rasa hari selepas tu KKM ada keluarkan satu statement yang katakan bangunan tak dikosongkan dan sanitizing untuk bangunan ni dia buat dengan dispositif. Jadi saya nak tanya pasal kenapa ni lepas kes mak tabligh dah keluar ni, adakah perlu sekiranya pihak surau atau masjid untuk mengambil satu langkah untuk disinfect ataupun sanitize surau atau masjid walaupun belum ada kes mengisahkan adanya kesemuan yang positif? Itu yang dinasihatkan. Sekarang pas kita nak datang surau, kita tak nak orang tak datang surau. Jadi yang paling baik sekali adalah macam saya di Taman Cepaka yang saya tengok semalam tu, dia memang untuk siap masjid sana tu, dia kata dia cuci lagi pakai Dettol lah, pakai Dettol bagi ni kapet ni, pada tak boleh tukar. Lepas tu dia memang cuci relief itu, dia di sanitize lah, disinfectant. Lepas tu dia ada semua tu. Jadi itu cara yang baik. Begitu juga dengan sekolah, dengan apa yang dia orang buat tu. Sebab pasal tu kita minta kerajaan umumkan lah. Kalau kata UEM kata bank rakyat kan dulu kena kan. Kalau kena tak apa. So tutup 3 hari. Dalam 3 hari tu you buat sanitize kerja semua. Lepas 3 hari buka semula. Tapi bila buka apa kita tahulah, kita berhati-hati. Tapi yang masalah macam surau ni, tiba-tiba semalam orang tabligh datang sini kan. Kita pun tak tahu dia ada ke tidak. Lepas tu hari ni kita datang, kita pun pegang pintu, pegang pipe, pegang ni semua. Itu yang jadi merebak banyak. Tapi kalau kita dah tahu sekarang ni, kita buat. Walaupun orang maknanya bila orang katalah orang tabligh datang situ, dia pegang pintu tu, tapi kita buat, lepas tu kita bersih pintu tu, selamatlah. Tapi yang kita tak tahu. Jadi dinasihatkan mana-mana masjid, tempat awam yang ni, kita masjid atau surau, berarti dalam arahan Jabatan Agama tadi pun katakan supaya kita boleh
sanitize dan buat cleaning lah supaya boleh. Pasal tu dalam pasukan kami sukarelawan tu kita nak try bantu, tapi kita pun takut ini bukan macam banjir kita boleh pergi tolong orang. Ini kita kalau semua dah bersih kita yang kena. Jadi kita kena tutup, kena ada PPE kita pakaian dengan tutup kena ada lah. Jadi memang patut itu yang kita kena buat sekarang. Jaga kesihatan, sanitize, disinfectant dengan apa yang ada untuk keselamatan jemaah kita lah. Sebab kita tak tahu sekarang. Sebab kita tak tahu sekarang ni dalam komuniti kita siapa dan di mana ada. Tapi dah ada. Ya? Ada lagi? Tuan. Makan talam? Satu talam? Surau Balas Betul tu tempat surau saya tu, surau sekarang saya pergi kita memang tiap malam Jumaat makan talam. Kambing apa semua. Sebulan sekali dia ada jamuan kan, dia ada memang surau tu bagi, tapi dah beli talam, makan talam lah. So kita cakap it's not bukan tak sesuai pada masa ini. Masa tu kalau tabligh, saya masuk tabligh dulu. Saya dululah kalau ada orang itulah. Cuma makan dalam satu talam. Minum satu cawan kan. Pusing. Apa yang saya buat? Saya ambil nasi tu, tarik sikit ke kita, makan. Dah habis saya tak tambah dah kan. Sebab dia ambil tengah. Lepas tu minum air, saya akan minum yang pertama sekali. Saya ambil cawan, saya minum. Dah saya tak minum dah. Sebab dia kena pusing kan. Itu dululah. Sekarang ni minta maaf saya tak join tu lah. Maksud talam tu berdua, tiga, tapi masa ni kita tak ada lah. Memang boleh berjangkit lah sebab makanan kan. Kita ideo ni itu tak paling tak selamat lah. Tuan, habis dah? Kita punya surau, tradisinya memang kita makan dalam talam lah. Mungkin dalam puasa ni pun lah. Ataupun macam mana? Itulah saya dulu masa saya faham surau Syafi'i yang Agung selalu pergi tu karya saya lah. Tapi kita bulan puasa memang makan dalam talam. Jadi dia tu kita ambil satu keluarga atau 2-3 orang yang tak cukup keluarga tu, kita ambil lah. So isteri datang kita makan dalam talam. Di surau Sri Putra saya kata tu memang sebulan sekali dia buat jam makan, ada mana tu dia jamuan surau lah ke talam lah. Tapi pada masa ini tidak digalakkan lah, ya. Tidak digalakkan, atau berhentilah dululah, tunggulah bila dah habis ni boleh balik. Sebab itu akan menyebabkan sakitan lah. Bukan tak benar, tapi ada masanya lah, ya. Ada masanya, ya. Kan? Boleh lah, lagi. Ada lah. Kalau tak ada saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau ada yang saya minta maaf, saya segera balik kepada tuan Musti Majlis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.